Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Kita jumpa secara langsung dalam ruang bicara yang bakal kita bincangkan adalah tajuk isu rotan, mendidik atau mendera. Hasil kesilapan kita berkata-kata terlebih dulu sebelum keputusan dibuat, maka akhirnya masyarakat menjadi agak gelodak dan akhirnya ini terpaksa diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bahawa ini adalah masih belum muktamad dan masih belum dibincang dalam mesyuarat kabinet. Apapun percakapan telah pun kita bualkan dan akhirnya yang menjadi isu yang cukup penting, cukup istimewa yang dibincangkan di dadak akhbar maupun di kedai-kedai kopi. Baik, anda boleh bersama kami lontarkan apa saja yang bermain di minda ketika ini 03-2059-4624 ataupun 03-2059-4625. Kita bincang bersama dengan tetamu yang kita jemput ke studio yang berbahagia, Datuk Khairul Anwar Ahmad, pengerusi Suku Aguang ataupun Presiden. Pengurusi ya. Okey. Orang penting yang telah pun akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman di Sweden dan juga sahabat saya saudara Muhammad Mak Yakim, Timbalan Ketua Pengarang Berita Sinar Harian yang juga kolumnis Sinar Harian, penulis buku Aduhai Suamiku, Aduhai Suami dan Aduhai Isteri. Ada kaitan dengan yang akan kita bincangkan ni, Mak. Baik, saya nak bermula dengan Datuk Khairul. Apabila perkara ni telah pun diperkatakan terlebih dulu, Datuk, sedangkan ia bukan muktamad lagi, apakah Datuk kira ini perkara yang harus kita beri perhatian di masa-masa akan datang, Datuk? Ya, Datuk Dalan, terima kasih ya, sahabat panel Cik Mat. Sebenarnya bila pagi Ahad kita baca laporan akhbar pusat depan tu, saya ingat seluruh negara macam upset lah. Saya tengok WhatsApp group, Facebook, media sosial semua. Kita tahu sentimen rakyat tak setujulah ya, bahawa dijadikan rujukan Barat, dijadikan rujukan piagam perlindungan kanak-kanak antarabangsa sebagainya untuk menjenayahkan perbuatan merotan. Ya? Sedangkan sebahagian besar daripada kita telah menerima rotan bagi tujuan mendidik, seperti yang Pengerusi sebut, adalah diharuskan, malah ada ketikanya diwajibkan untuk mendisiplinkan anak-anak. Jadi yalah, daripada situ saya tengok ada hikmahnya apabila negara kita ini sudah sampai tahap pemikiran termaju, rakyat-rakyat matang, bila luahan tu dibuat secara telus, without fear and favour, sehingga membolehkan pimpinan tertinggi negara menerima hakikat bahawa perkara ini belum dimuktamadkan. Dan kita rasa lega kerana saya fikir perbincangan ini adalah untuk memberi pandangan bagaimanakah isu ini seharusnya ditangani. Baik, Cik Pak, 58 tahun yang lalu kita diberi perhatian oleh Tan Sri Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dengan anakku Ustaz Ali. Ya. Antara wording yang dia sebut, mungkin Cik Mat tulis dalam surat khabar ni, kalau 10 tahun dulu bapa pukul dia, maka tak jadi macam ni. Tetapi sudah terlewat. Apakah kita rasa bahawa 58 tahun dulu Tan Sri P. Ramlee dah membayangkan bahawa perkara-perkara ini akan berlaku jika kita salah mengerti, kan? Tan Sri P. Ramlee ni kalau kita teliti, dan saya rasa ramai yang setujulah Datuk Dalan ya. Kita tengok dalam filem-filem dia, dan dia dianggap sebagai mendahului zaman. Pemikiran dia tu seolah-olah dia sebagai satu anugerah daripada Tuhan kepada kita, bangsa kita mungkin, ya, untuk mengingatkan kita pada apa-apa yang perlu kita fikirkan, perlu kita tangani, apa yang akan berlaku pada masa depan, termasuklah dalam insiden dalam isu mendidik anak. Sebagaimana yang Datuk Dalan sebutkan tadi, kata Ustaz Ali telah mengingatkan bapak dia bahawa kerana bapak dia tidak pukul dia 10 tahun dulu, itulah yang dia jadi kepala Samseng Kota Singapura. Itu kita masih ingat. Jadi perkara ni ada kaitan, Datuk, sebenarnya. Dan kalau kita lihat bahawa begitu nyata antara mendidik dan mendera ni, dari segi hukumnya kalau kita lihat, mungkin kita boleh letakkan soal sivil dan juga syariah ini, Datuk, secara berasingan dalam hal ini. Ya. Dia agaknya kita ni kadang-kadang ada dilema perimbangan antara civil dan syariah, ya. Bila kes ini dirujuk kepada CRC, ya, deklarasi yang kita tandatangani berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak, ianya secara umumnya sangat
bersifat civil, sangat bersifat tidak Islamik, kerana tidak mengizinkan ibu bapa menyentuh anak, mendisiplinkan anak-anak. Sedangkan dalam prinsip Islam, kita diharuskan berdasarkan sabda Nabi yang masyhur, yang menceritakan solat, ataupun soal solat, soal adab, soal menggantungkan rotan di rumah sebagai simbol disiplin. Itu membuktikan bahawa agama kita menerima ataupun mengharuskan rotan sebagai elemen pendidikan dan juga disiplin, Cik Mat. Pada masa yang sama, kita lihat mungkin ada garis halus, cubaan halus daripada pihak barat. Sebagai contoh, mereka pihak sekular ni dia memang suka kalau kita jauh daripada ajaran agama. Sedangkan undang-undang dia bukan terbina dengan sendirinya. Undang-undang terbina dengan banyak perkara, latar belakang, agama, budaya, cara hidup dan juga persekitaran. Yang paling penting sekali adalah agama dan budaya. Orang-orang di pihak sekular sebagai contoh, dia kalau boleh nak kita jauh daripada agama. Kerana kalau kita jauh daripada agama, mereka mudah memasukkan elemen-elemen liberalisme sebagainya. Kerana jika nak dilihatkan kepada natijah rotan dan tidak rotan ini untuk mengurangkan penderaan, kononnya di negara mereka lebih banyak penderaan. Saya dah semak sejak tahun 79 Akta Perlindungan Kanak-kanak mereka diwujudkan, kes penderaan kanak-kanak semakin meningkat, bukan semakin menurun. Jadi mengapa kita nak rujuk pada mereka? Kecuali lah selepas mereka laksanakan akta ini, hukuman ataupun statistik penderaan merosot. Kita di negara kita, kita ada pencegahan, kita ada undang-undang yang baik sebagainya. Penderaan bukanlah ibu dan anak. Penderaan banyak berlaku daripada orang luar kepada anak-anak. Jadi menjawab soalan Datuk Dahlan tadi, saya fikir ada agenda yang tersembunyi nak memisahkan elemen perundangan kita dengan tata cara syariah, dengan tata cara Islam, supaya kita ini jauh daripada agama. Cik Mat, saya baca komentar Cik Mat selalu dalam Sinar, tapi agak puitis, agak berselindung. Tetapi dalam hal isu rotan ni, Cik Mat agak begitu drastik melontarkan pandangan. Tak boleh tahan. Termasuklah mungkin perkara-perkara ni kita nampak bahawa perlu kita perjelaskan secara terang, tidak lagi berselindung. Dan mungkin Cat Steven ataupun Yusuf Islam ada kata kalau barat tu ibarat kapal karam dan nak karam, kenapa kita nak masuk ke situ? Itulah macam mana yang Datuk Khairul sebutkan tadi. Apabila disebut mengenai satu usaha garis halus, iaitu pemisahan orang Islam daripada tata cara Islam yang sebenar. Memang saya dah terfikir macam mana yang Datuk Khairul sebut kan, pagi Ahad kita yang sepatutnya kita relax, kita minum kopi, semalam kita dikejutkan satu isu yang pada saya sangat menyentuh sentimen kita sebagai orang Islam kan. Sebab apa, kalau kita nampak terang mengapa daripada statement menteri yang berkenaan kan, mengapa kita sampai terpaksa seolah-olah tidak ada jalan keluar, kita kena ikut satu konvensyen antarabangsa yang sememangnya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai adab budaya kita, malah ajaran agama kita sendiri. Jadi di sinilah yang pada saya, bila saya baca kenyataan itu, saya terus teringat kepada apa bentuk penjajahan ini. Apakah kita sebenarnya dah merdeka, bebas untuk nak mengatur undang-undang dalam negara kita sendiri kepada orang kita sendiri? Apakah ini yang disebut human right? Sedangkan human right kita adalah untuk menguruskan diri kita sendiri, mengikut cara kita, mengikut ajaran agama dan bangsa kita. Jadi inilah yang saya rasa mungkin Datuk Dahlan pun dapat nampak macam mana saya agak persembahan dalam tulisan yang agak garang juga tu. Agak garang dia kali ni. Saya duk baca, saya ada lembut sikit lah. Tapi Datuk Khairul, bila perkara ni dah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri sebagai belum ada kata putus, apakah Datuk melihat itu sebagai satu jaminan bahawa perkara yang dihamburkan ini tidak akan menjadi kenyataan tu? Dia hikmah, seperti saya sebut tadi, hikmah bahawa zaman menteri, zaman kerajaan betul
segala-galanya sudah berakhir. Zaman di mana rakyat Malaysia diberi peluang untuk menjorokkan pandangan there and then, real time, tak ada ambil masa sehari, 2 hari, 3 hari, kerana apabila satu keputusan itu dibuat, mereka boleh terus berbincang tanpa halangan. Sama ada yang menggunakan nama betul macam Cik Mat, ada yang gunakan nama samaran sebagainya, tapi kita boleh menekuni, memahami denyut nadi rakyat bahawa majoriti rakyat tak bersetuju dengan cadangan rang undang-undang. Nasib baik dia hanya cadangan rang undang-undang, bukan sudah pun dibentangkan atau diputuskan sebagainya. Dan bagus juga tindakan saya fikir Menteri Berkenaan pada lewat petangnya pun sudah pun keluarkan satu kenyataan. Walaupun pun pandangan orang damage control, walaupun pandangan orang bahawa tersilap kod, tersilap petik sebagainya, tak mengapa. Kerana itu alasan biasa. Ya, wartawan juga dipersalahkan. Yang pentingnya mereka tidak berhasrat untuk meneruskan itu. Disambut pula dengan Tan Sri Timbalan Perdana Menteri. Kita lihat berita hari ini mengata benda ni belum dibawa ke kabinet dan untuk dibincang dan sebagainya. Tapi penting untuk kita terus membincangkan, menyatakan keseriusan, menyatakan rasa besar kita, pendirian kita, kerana ini bukannya sesuatu yang perlu dijenayahkan. Kerana dari segi sudut undang-undang, perbuatan itu hanya dianggap jenayah, ya Cik Mat, bila ada 2 elemen. Perbuatan, actus reus dalam bahasa Latinnya, dan juga niat, mens rea. Apabila 2 perkara ini ada, baru dikatakan jenayah. Apabila seorang bapa atau ibu merotan anak, dia ada perbuatan dan ada niat untuk mendidik sebagai contoh, itu selamat dari segi perundangan. Tapi kalau niatnya itu sentiasa konsisten dengan tidak ada belas kasihan, tidak ada bersebab, dengan keadaan yang sangat kerap, lebam-lebam, sakit, patah, riuk, di situ elemen jenayah mungkin timbul. Ini mungkin yang cuba dijelaskan oleh Menteri Berkenaan, bahawa merotan itu jangan sampai mendera. Jadi kena ada pemisahan. Bagi saya sebagai pengamal undang-undang, saya lihat ada wajarnya kita tafsirkan juga merotan itu bagaimana. Dan seperti yang Cik Mat sebut, balik kepada ajaran Islam, ada tata caranya, ada kaedahnya. Merotan itu bukannya melepaskan geram, mengasuh dengan lembut pada pusat ke bawah, di tapak kaki yang lebih aula, yang lebih utama. Kadang-kadang kalau atuk nenek kita, mak bapak kita dulu kalau rotan dengan selawatnya, dengan Allahu Akbarnya, baru datang. Itu mendidik. Mendidik. Baik, Cik Mat lu pun kena buku. Kita akan bincang. Kita akan bincang lebih lanjut tentang isu rotan mendidik atau mendera, dan perkara yang saya nak jelaskan selepas ini, kerana yang lebih penting adalah kenyataan yang keluar, kebiasaannya harus kita fikirkan semasa-masa, kerana ia akan memberi impak ataupun kesan kepada negara secara keseluruhan. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Girang gemilang atau peluh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir, dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan. Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam.
Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Anda boleh menghubungi kami di talian 03-2059-4624 ataupun 2059-4625. Isu rotan, mendidik atau mendera, ekoran daripada kenyataan Menteri walaupun telah dinyatakan selesai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Timbalan Perdana Menteri, tapi kita masih dan boleh terus membincangkan perkara ini kerana ia adalah soal-soal kepentingan secara keseluruhan ataupun negara. Baik, Cik Mat, saya suka kalaulah tak dibenarkan rotan ni, apakah kita boleh menjamin bahawa kita boleh mendidik dengan baik? Saya nak berbalik kepada yang Cik Mat mula tadi tentang bayangan Tan Sri P. Ramlee 58 tahun yang lepas. Jadi ini satu perkara yang boleh kita kekalkan, tak payah kita ambil elemen-elemen barat yang mungkin ada perkara sampingan ataupun di sebaliknya seperti yang Datuk Khairul sebutkan tadi. Okey, saya sendiri tak pernah pun dirotan oleh bapa saya. Tak pernah kena? Tak pernah kena. Tapi dengan cikgu tak terkira banyaknya. Macam mana yang saya sebut dalam tulisan saya tu. Jadi apa yang penting pada kita pada saya lah, dalam Islam ni sebenarnya amat menekankan pendidikan. Contoh daripada hadis Nabi tentang kewajipan menyuruh anak-anak bersolat. Apabila umur 7 tahun, suruhlah anak kamu bersolat. Dan apabila sampai umurnya 10 tahun dia tidak bersolat, maka pukullah dia. Tempoh 3 tahun. Rasanya kalaulah kita dah menjalankan tanggungjawab kita mendidik selama 3 tahun tu dengan suruh solat tiap-tiap hari, anak mana lagi yang tak akan ikut? Maksudnya bila dah sampai 10 tahun tu, kalau tak solat juga dalam masa 3 tahun, memang patut dah kena pukul. Tapi itu pun masih kita kata dalam pukulan, dalam konteks pendidikan Islam ni, pukulan ni macam mana? Banyak syaratnya sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama, Abdullah Nasim Ulwan. Macam yang Datuk Khairul ada sebutkan tadi, tidak boleh dengan perasaan marah di bahagian mana, tidak boleh dengan pukulan ni macam mana. Maksudnya bila sekali pukulan itu, katakanlah si anak ni minta jangan pukul dia, patut dibagi peluang untuk dia berubah, memperbaiki keadaan diri dia. Banyak syaratnya. Dan saya nak ambil satu hadis yang saya tengok daripada Ibnu Mas'ud. Ini bukanlah pada pukul anak ataupun rotan anak, tapi hamba. Ibnu Mas'ud dia pukul hamba dia. Nabi datang. Nabi datang pada dia, tegur dia. Dan Nabi kata, kalau kamu teruskan pukul hamba-mu ini, mungkin akan terbuka satu pintu neraka untukmu. Oleh sahabat ini, dia bila dengar teguran Nabi itu, dia terus merdekakan hamba dia tu. Maksudnya syarat-syarat pukulan dalam Islam ni sebenarnya ketat. Contohnya macam kata pukul, tak boleh angkat ketiak. Maksudnya jangan, kalau dalam bahasa kampung Datuk Dahlan disebut hawing, jangan hawing. Jangan hawing. Maksudnya jangan pukul dengan kuat. Maksudnya dengan cara mendidik. Itulah kita rasa penekanannya dalam budaya kita orang Islam ni, dalam ajaran Islam ni adalah untuk mendidik, bukannya sebagai mendera. Sebelum saya pergi kepada Datuk Khairul, biasanya ada yang juga dalam keadaan nak mendidik, tetapi dalam tengah nak mendidik itu dirasuk oleh syaitan dan sebagainya, dan inilah menyebabkan soal pengajaran ni kepada penderaan. Itu memang boleh berlaku. Dan macam mana yang kita biasa tengok, memang orang kadang tu seperti orang kata kerasukan, pukul anak. Bila dah pukul ni, dia datang satu syekh, mungkin dia seronok, kan, dia berasa geram, nak marah. Itulah yang mungkin bawa pada penderaan. Sebab itulah nak didik anak ke didik diri sendiri dulu. Maksudnya kita pun kena patuh dengan syarat-syarat tanggungjawab kita sebagai mak bapak. Macam mana kita nak marahkan anak, nak tegur anak, nak membetulkan anak. Kalau itu keadaannya, maka diri sendiri pun tak betul. Kena betul diri sendiri dulu. Kena betulkan diri anak sendiri dulu. Itu satu perkara yang boleh kita bincangkan. Datuk, saya nak cukil pengalaman Datuk dia pergi ke Sweden tentang kes anak Azizul Rahim dengan Syalwati tu kan. Jadi perkara yang kita lihat bahawa kalau ini terlaksana jadi seperti yang di Sweden, maka akhirnya kesan itu akan berpanjangan, Datuk. Kita berpengalaman di Sweden memerhatikan kes itu 2 bulan jugalah. Kita buat kajian, kita buat temu ramah, kita jumpa peguam-peguam, aktivis hak asasi, hakim sebagainya. Jelas sekali mereka pun tak bersetuju dengan undang-undang demikian. Hak kanak-kanak itu berselindung
di sebalik hak asasi, tetapi sebenarnya hak ibu bapa bagaimana pula. Di Sweden sendiri, kebahagiaan besar daripada mereka menubuhkan banyak komiti jawatan kuasa, institut kajian, Nordic Committee. Sebahagian besar juga tak bersetuju dengan pelaksanaan melarang rotan anak-anak ini kerana melahirkan generasi besar kepala. Dia merujuk sebagai generasi besar kepala. Di mana anak-anak ini setiap hari di sekolah akan ditanya oleh guru-guru, ditanya oleh pengawal keselamatan, what happened last night, malam tadi kena pukul ke sebagainya. Mereka juga sampaikan tak boleh ditegur TV apa nak tengok malam tu, adakah ibu bapa tukar channel TV sebagainya. Kerana sebenarnya kisah merotat ni tak akan habis di situ saja, Cik Mat. Selepas katalah kita bersetuju dengan convention ini, dia akan disusuli dengan tindakan yang lain. Contohnya, bila dapati bersalah ibu bapa itu merotan, akan ada tindakan memisahkan sehingga umur 18 tu. Sehingga umur 18 tahun. Ya, dan siapa yang menjaganya boleh jadi sesiapa saja, keluarga angkat walaupun berbeza agama, keluarga angkat. Itu ada bisnes pula kat situ Dan di situ ada industri, ada bisnes, di mana seorang anak itu apabila dijaga oleh keluarga angkat boleh mendapat sehingga 10,000 crowns, Swedish kronas, bersamaan dengan RM4,300. Kalaulah satu keluarga itu ataupun mak bapa itu dia berhati bersalah memukul 5 orang anak, sekali 5 itu dipindahkan keluarga angkat. Jadi bayangkan dia dapat RM20,000 ringgit Malaysia, bersamaan dengan duit mereka tinggi, sehingga mewujudkan ulat, informer. Itu tadi bila datang sekolah, guru-guru boleh jadi informer, pengawal keselamatan, pemandu, ada komisen kot. Ada komisen. Itu kita bimbang di jala perkara ini akan disusuli dengan pemisahan sementara atau pemisahan sehingga 18 tahun, dan akhirnya mewujudkan industri pengangkatan, industri anak angkat, yang akan mewujudkan komisen, ulat-ulat, ibu bapa angkat. Tidak ada sebenarnya takkan sama ibu bapa angkat dengan ibu bapa kandung. Jarang sekali saya tengok sebenarnya pun mendera ni sampai tahap maksimum, kecuali ibu bapa yang ada masalah. Itu tadi saya setuju dengan Cik Mat, dengan Datuk sendiri. Sebenarnya ini isu terpencil. Masyarakat boleh menilai sama ada keluarga itu, ibu bapa itu ada elemen mendera ataupun mengasuh. Datuk adalah antara yang pakar dalam undang-undang, dan Datuk juga berada dalam landasan politik. Saya nak ke politik sedikit. Kita tidak dapat menafikan bahawa daripada ungkapan dan juga kenyataan ini memberi kesan besar kepada soal politik dan kepimpinan negara. Apakah Datuk rasa di masa-masa akan datang mestilah kita berhati-hati dan juga merujuk kepada pakar ataupun membuat analisa tersendiri sebelum kita menyatakan sesuatu yang boleh menggegarkan negara? Saya lihat ada kecenderungan dalam suasana semasa, pihak-pihak yang berkuasa, sama ada menteri, pihak yang menjaga keselamatan negara, mengeluarkan kenyataan secara spontan. Spontan itu boleh, tetapi harus ditapis dengan sensitivity. Katalah soalan itu soalan wartawan itu biasa, kan Cik Mat wartawan, saya juga pernah jadi wartawan, Datuk Dahlan juga wartawan. Wartawan memang sikapnya begitu. Mereka suka menduga, mereka suka mencari isu yang baik untuk ditanya. Tapi sebagai menteri, sebagai contoh, jawapan itu kadang-kala tak usah terlalu spontan. Lebih baik kita kata perkara ini sedang dikaji, perkara ini akan dibincangkan ataupun belum diputuskan, daripada kita kata rotan ini akan dipertimbangkan sebagai satu jenayah. Bukankah ianya akan meributkan? Saya tak percaya akhbar, media sengaja mensensasikan. Tak usah tuduh begitu.
Kerana kalaulah sekiranya perkara ini tidak dibawa ke muka depan, kod besok betul dibentangkan. Seperti mana yang pernah berlaku pun sebelum ini. Seperti yang Datuk Dahlan sebut tadi, memberi implikasi politik. Sampai bila kita nak berserindung di sebalik penjelasan selepas silap? Sampai bila kita nak ahli politik nak jadi bomba? Maksudnya dah terbakar, baru kita nak siram api. Kan? Siram air. Mengapa kita tak berhati-hati sebagai pemimpin yang dikelilingi oleh penasihat-penasihat? Apa saja isu yang sensitif agama, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan adat resam, budaya, semuanya itu mestilah dijangkakan. Sebagai seorang pemimpin, apabila berhadapan dengan wartawan, mesti kita jangkakan soalan-soalan yang boleh menjerat bukan saja diri kita, parti yang kita wakili dan juga kerajaan yang kita naungi. Cik Mat, media selalu dikambing hitamkan dalam isu-isu yang kontroversi. Jadi sebagai timbalan pengarang berita, ada tanggungjawab besar yang menantikan. Apakah Cik Mat bersetuju bahawa setiap kali ada kesilapan ini, akhbar yang akan dipersalahkan? Dalam kes ini, Datuk Dahlan, tadi sebelum saya datang ke sini, saya ada jumpa dengan wartawan yang hadir pada press conference kemarin, yang mana laporan tu disiarkan semalam. Jadi saya ada bertanya dan minta dia buat transcribe kenyataan menteri itu, dan saya tengok memang apa yang disiarkan itulah yang dikata sebelum datang pembetulan menjelang malam semalam. Jadi pada saya benda ni memang bila-bila pun wartawan akan dipersalahkan lah. Jika menghitamkan macam mana kata Datuk Dahlan tadi, macam juga yang Datuk sebut tadi, bila dah jadi isu, dah terasa kepanasan, barulah nak dibuat pembetulan, damage control dan sebagainya. Jadi itu dah satu lumrah lah dalam, bukan saja pada orang politik, menteri, artis pun sama. Jadi kita dah biasa berdepan dengan perkara yang macam ni lah. Jadi mungkin selepas aduhai suamiku, aduhai isteriku, depan ni aduhai menteri dah kot. akan dipertimbangkan tu. Mungkin kita akan kumpul masalah-masalah macam mana yang disebut kata misquote tu, kita mungkin boleh buat satu buku lah. Jadi kadang-kadang perkara-perkara ni juga boleh dipertimbangkan sebagai ini yang menyebabkan masalah, Datuk, saya kira tadi, sehingga nasib baiklah yang berlaku ini masih belum berpanjangan. Kalau kita tengok gelodak yang bermain di media maya dan sebagainya, satu benda yang boleh membawa kepada keadaan yang tidak selesa di kalangan masyarakat. Datuk rasa perkara-perkara ini nak dibendung daripada berlarutan apakah etika yang harus ada, sama ada di peringkat media maupun di kalangan mak-mak menteri ataupun pak-pak menteri kita ni, kerana sekarang ini media maya begitu sensitif, dengan satu patah perkataan pun boleh dijadikan, boleh diviralkan. Ini perkara yang bahaya, Datuk. Kita lihat isu ni merentasi sempadan apa saja. Tak ada orang, maknanya orang Melayu, orang bukan Melayu, agama Islam, bukan Islam, parti berbeza ideologi, semuanya bersetuju dan juga menjurus kepada matlamat yang sama. Tak mahu rotan ini dijenayahkan di Malaysia. Yang saya fikir satu perkembangan yang sangat sihat, kerana kita boleh bersetuju walaupun berbeza platform. Taklah berlaku seperti ini, menteri ini oleh kerana daripada Barisan Nasional, orang BN mempertahankannya. Mempertahankannya sampailah ketetapan darah yang terakhir, kerana orang kata dah terlajak tu nak pertahankan juga. Jadi benda tu tak berlaku lagi dalam senario politik tanah air. Alhamdulillah. Ianya juga bagus kerana menteri berkenaan juga cepat sedar. Pada saya tak terlalu lama untuk sedar daripada pensan. Sri Rohani sedar dan juga balas. Cumanya ianya dilakukan oleh unit komunikasi korporat. Saya fikir lebih bijak ataupun lebih steady sekiranya beliau sendiri panggil press conference malam tu pukul 8 ataupun 7.30 6.30 petang untuk bagi penjelasan. Saya ingat
Kalau saya jadi menteri berkenaan, saya akan gunakan platform itu untuk panggil sekali lagi pukul 6.30 petang, lepas dah tersedar panggil. Daripada kita biarkan hanya unit komunikasi korporat saja yang bercakap. Ia juga mengundang lagi kata-kata kurang enak bahawa menteri tak nak bertanggungjawab, damage control dan sebagainya, ya. Jadi saya fikir menjawab soalan Datuk Dahlan tadi, memang ada keperluan untuk menteri-menteri kita betul-betul menapis ataupun ada self-censorship lah berkenaan apa yang nak disebut. Pakar-pakar saya dah sebut banyak kali, ya. Saya juga pengamal undang-undang, saya juga terlibat dengan politik. Mestilah ada di kalangan penasihat menteri, pegawai-pegawai khas ini, mereka yang berlatar belakangkan agama. Sebagai contoh, saya tak fikir semua menteri ada penasihat-penasihat berlatar belakang agama. Saya nak tanya Datuk selepas ini, kerana kita nak berat seketika. Kembali selepas ini kita akan terus berhujah mengenai isu rotan mendidik atau mendera dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan ataupun kealpaan yang harus kita baiki, kerana yang lebih penting adalah kita menjaga keharmonian masyarakat dan juga kepercayaan rakyat kepada kepimpinan negara. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan. Setiap Sabtu, jam 12.30 tengah hari, hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa. Paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan, juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Masa mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara, segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi ruang bicara isu rotan mendidik atau mendera. Kita masih lagi kekal bersama dengan yang berbahagia, Datuk Khairul Anwar Rahmat, pengurusi Suka Guam, dan juga saudara Muhammad Mat Yakim, kolumnis Sinar Harian yang juga timbalan pengarang berita. Jadi perkara yang jelas ni makna saya dah sebut tadi banyak perkara, dan antara perkara yang penting yang saya rasa ada terkait dengan tulisan yang Cik Mat tampilkan adalah soal bagaimana cara terbaik kita nak mendidik anak-anak ni adalah daripada kasih sayang dan tarbiyah. Ini perkara yang menjadi pokok. Bagaimana kita nak sampaikan dalam bentuk yang demikian, Cik Mat? Okey, kalau kata kita tengok pada hadis yang suruh gantung rotan di rumah. Ya, untuk kan? Menakutkan. Yang mana kata Nabi, pesan Nabi, rotan itu boleh mengadapkan keluargamu. Ya. Kalau kita tengok situ, saya percaya ada juga mak bapak. Macam yang saya sendiri, di rumah saya masa kecil dulu memang ada rotan. Tapi bapak saya sekali pun tak pernah rotan. Melainkan bila kata kita pasal buat anak dia baik, boleh jadi. Tapi pasal pun cikgu rotan je banyak kali. Masa jadi murid tu dah jadi tak baik lah. Pasal jauh dah mak opak kot. Jadi saya percaya ramai mak opak yang gantung rotan di rumah, cukup bila anak dia buat salah, dia jeling ke rotan tu je. Anak dah. Ya, simbol. Tak payah pegang lagi tu. Maksudnya rotan dalam konteks ini, dalam konteks ajaran Islam adalah simbol ketegasan.
Kan kadang-kadang tu cukup dengan berdehem. Ayah kita berdehem dulu, dah tak berani buat apa. Tapi mana yang saya sebut, saya kena rotan dengan cikgu, dengan pengetua. Macam yang mana saya sebutkan dalam tulisan saya tu. Bukan kita nak buka aib diri, tapi saya nak bagi tahu pengetua yang rotan saya tu, sampai sekarang selepas 25 tahun saya tinggalkan sekolah, habis sekolah, sampai sekarang saya masih bawa anak-anak saya pergi menziarah dia tiap kali saya balik ke Kedah. Kalau tak kesan. Kalau tak rotan mungkin tak. Kalau dia tak rotan mungkin saya akan jadi macam Sazali. Tapi saya kena agak rotan Jemat masa duduk di asrama. Tak pernah pergi cari cikgu lah, marah nak sakit tu kan. Dia balur betul semua. Tapi tak apa, itu dengan niat dia nak mengajar kita. Baik, Datuk, kita confuse dengan syariat Allah dan yang menetapkan hukum merotan anak jika sudah balik, malas solat sebagai pengajaran. Kita confuse perkara ni. Jadi Datuk nampak dari segi sudut syariahnya bagaimana? Dia bila ada syariat untuk mengajar anak sembahyang pada umur 7 tahun, kemudian 10 tahun dia enggan, kita rotan. Itu jelas seperti yang tadi Cik Mat sebut, ada tempoh bertenang, tempoh mengasuh itu dan dia disusuli dengan sunnah hadis yang lain maknanya 1 hingga 7 tahun itu tempoh berkasih sayang dengan anak. 7 hingga 14 itu tempoh disiplin dan 14 ke atas itu tempoh berkawan. Jadi seharusnya kita umat Islam tak perlu keliru, kerana selain daripada kita membahagikan tempoh-tempoh itu, ada juga ulama mentafsirkan bahawa kita boleh blend, kita boleh gabungkan ke semua elemen tu dalam satu masa. Maksudnya ada masanya ketika umur 1 hingga 7 tahun tu kita juga boleh disiplin. Ada juga ketika 1 hingga 7 tahun itu kita juga boleh berkasih sayang. Ada juga ketika umur 1 hingga 7 tahun kita boleh mencari kawan pada anak kita. Tak semestinya kita stick 1 hingga 7 mesti kasih sayang, tak boleh rotan langsung. 7 sampai 14 rotan aja. 14 kata boleh jadi kawan. Saya fikir ada juga ulama mentafsirkan kita boleh blend. Maknanya 1 hingga 7 ikut kesesuaian. Kalau 1 sampai 7 ketika zaman sekarang, saya fikir umur 6-7 tahun dah boleh kenal, sudah mumayyiz disebut dalam istilah syarak dia. Dah boleh tahu, kita dah tahu dia dah boleh buat nakal. Takkan kita nak tunggu umur 7 tahun baru kita nak rotan dia, ataupun kita nak kita kadar umur tu nak baru batal. Tak boleh. Kerana pendedahan sekarang dengan dunia tanpa sepadan, mungkin mereka dah melihat perkara-perkara yang dulu kita hanya lihat bila kita dah masuk asrama. Bila kawan-kawan kita kongsi-kongsi benda-benda bahan-bahan bacaan yang tak elok sebagainya, masa tu kita dah tingkatan 1. Anak kita sekarang umur 5-6 tahun dah didedahkan dengan tablet sebagainya. Takkan kita tak boleh disiplin anak kita. Suasana berbeza. Baik, kita ambil pemanggil di talian Datuk Gulam. Assalamualaikum Datuk Gulam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Salam. Sebelum saya berpendapat ginilah. Sedangkan makan tu kita tidak boleh terlalu kenyang sangat, terlalu makan sangat. Rasulullah pun dia makan dengan hanya 3 jari saja. 3 jari. Apatah lagi merotan. Ini memutarkan orang lain. Makan yang begitu sedap sekalipun, kita tidak boleh terlalu sangat untuk nak makan sehingga kenyang habis-habisan untuk memudaratkan diri kita sendiri. Apatah lagi memukul. Tak bolehlah. Kalau nak menggantungkan rotan tu boleh, tidak menjadi masalah untuk menakut-nakutkan sudah ataupun anak ataupun siapa saja. Tapi nak melebih-lebih itu janganlah. Sedangkan makan kita nak contoh apatah lagi nak memukul. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Gulam. Itu satu kenyataan dan pandangan yang begitu benar gitu. Dalam Quran ada sebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Bahawa Allah jadikan kita ini umatan wasata sebagai satu contoh teladan kepada orang lain. Umatan wasata itu banyak orang tafsirkan sederhana, umatan wasatiyah. Tapi yang sebenarnya tafsiran ulama yang lebih menyeluruh adalah keseimbangan. Seperti yang disebut oleh Datuk Gulam tadi, pemanggil dari Sabah, bahawa apa yang kita buat kena ada keseimbangan. Maknanya makan itu maknanya jangan banyak. Sebab itu dia kata makan dengan 3 jari, berhenti sebelum kenyang, sebagainya. Sama juga buatan mengasuh anak, mendidik anak, mesti seimbang. Seimbang maksudnya bukannya sederhana.
Sederhana ni saya fikir selalu salah tafsir sehingga melahirkan budaya sindrom kesederhanaan. Buat benda semua sederhana, takkan kita nak disiplin, kena nak relax dalam keadaan sederhana sebagainya. Mesti kalau dia buat perkara yang betul-betul salah, kita mesti go to the extreme yang menyebabkan dia betul-betul rasa takut dan juga sangat bimbang, didenda, dihukum. Tak boleh kita berselindung di balik kesederhanaan. Sebab tu banyak tafsiran, tulisan telah saya maknanya perbetulkan bahawa janganlah kita tafsir umata wasata atau wasatiyah itu semata-mata sederhana, kerana yang lebih tepat lagi adalah keseimbangan. Kalau perlu tegas itu maksimum 9, 10 skalanya, sampai gitulah. Tapi kalau anak itu masih kecil, masih anak-anak, mungkin skala tegas tu 2, 3 daripada 10. Rotan anak saya sendiri kalau kita letak saja di atas dia dah cukup mengurunkan, tak payah pukul pun sebenarnya. Tapi yang besar sedikit tu harus ada elemen sakit sedikit, baru dia rasa satu ingatan kepada dia. Tapi mestilah ada adabnya, pusat ke bawah dan sebagainya. Cik Mat, saya sebutkan tadi soal bagaimana kita nak tarbiyah, kita nak mengajar, daripada persoalan yang kita sebutkan bagaimana bapa nak mengajar anak sebagainya. Tetapi Cik Mat menyentuh soal bagaimana diri sendiri kita nak mengajar terlebih dahulu. Ini perkara yang kita rasa nampak yang boleh berlaku ke arah jenayah itu adalah kerana diri sendiri tidak terpimpin terlebih dulu sebelum kita nak memimpin anak dan keluarga. Cik Mat. Ya, itulah kalau kata dalam soal mendidik ni, macam mana yang Datuk Khairul sebutkan tadi, keseimbangan maksudnya dalam diri kita tu kita buat apa-apa ni dengan kesedaran, dengan sepenuh tanggungjawab. Jadi itu sangat penting. Maksudnya kalau kata kita kurang faham, kurang jelas tentang apa-apa hukum dan juga cara kita nak beramal ataupun bertindak, kita rujuklah, kena cari ilmu. Jadi itu tanggungjawab soal kata mencari ilmu ni adalah kewajipan kita masing-masing. Jadi siap sediakan diri dulu dengan ilmu, barulah kita boleh mempraktikkan sama ada dalam hubungan kita dengan diri sendiri, dengan anak-anak, dengan isteri dan juga dengan masyarakat. Itu pentinglah. Kesedaran tu mesti ada. Itu perkara yang kita rujuk tadi, bahawa kadang-kadang dia boleh membawa kepada kesan yang buruk kalau kita sebagai ibu bapa ini tidak mempunyai ilmu dalam mendidik anak-anak. Baik, kita akan bincang lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana kerana isu rotan, mendidik atau mendera, kita akan ke fasa terakhir selepas ini. Ekonomi dunia, berita terkini, isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvency.gov.my.
Terima kasih. Kita jumpa lagi. Kita ambil pemanggil di talian terlebih dulu sebelum kita berbincang sama Datuk Khairul dan juga Saudara Muhammad Mak Yakin. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Saya pasal tentang rotan ni lah. Rotan. Tak payah tengok TV je Karim, dia lambat sikit. Cakap terus. Yang kita harus bicarakan masa ni masalah si pemukul. Okey. Sejauh manakah si pemukul tu tahu peraturan memukul? Baik. Itu saja soalannya. Itu yang betul. Kita ada, saya biasalah kena pukul dengan kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa saya masa saya mengaji Quran dulu. Rotan tu dibelah 4. Tu lagi kalau sakit tu. Kalau silap saya ni sebutan siaplah. Di belakang tu kena rotan berberat-berat lah. Ya. Itu. Jadi di sini kita kena sebagai seorang bapa, kita sepatutnya harus beri peluang pada anak, memberi alasan yang kukuh pasal apa. Tiba-tiba kita tahu pukul. Yang ni saya rasa budaya ni sudah dulu lah. Kan? Cara mak bapak berfikir lain. Lagi satu, kita geri memukul. Kita kena tahu tentang alam kanak-kanak tu sendiri. Kan? Kategori alam kanak-kanak tu. Kadang-kadang alam kanak-kanak tu kita kena bagi dia bebas. Kan? Sampai alam remaja kita kena ikut. Alam remaja dan alam dewasa kita kena ikut alam dewasa. Dan kadang-kadang kita alam kanak-kanak tu kita mau macam mana kita punya budaya. Kita kena bagi dia pakai apa ni, kita kena bawa. Sedangkan dia kena memenuhi alam dia dulu. Ini ikut peringkat sistem. Allah pun turun peraturan dia mengikut sistem. Bukan kita kadang-kadang kebanyakan saya tengok budaya ni orang Islam lah ni. Kalau anak-anak tu dia nak sadar pakai gelumbung lah. Dan mau ikut macam mana kehendak mak bapak dia budaya Islam macam dia. Sekarang dia kena harus memenuhi alam kanak-kanak dia dulu. Kita kena bagi bebas. Yang kedua, budaya masyarakat keliling. Kalaulah anak saya ni duduk di dalam masyarakat orang yang berada, tentu anak saya nanti saya dibagi hidup dia berbeza dengan budaya di kampung atau budaya di yang ada di flat. Kan depa kadang-kadang dia cepat terpengaruh. Baik, terima kasih Cik Karim. Jadi kita sebagai mak bapak kita tak boleh nak bendung. Kita kena sesuai dengan keadaan. Baik. Terima kasih. Ni tadi kita sebut tadi bahawa isu ini telah pun membuka mata banyak pihak dan hikmahnya pelbagai hadis, pelbagai kaedah mengasuh anak, tata cara merotan dah tersebar. Jadi orang yang sebelum ni kaki pukul anak, amarah, memang merotan tanpa tata cara etika yang betul dah tahu dah macam mana cara tak boleh nak pukul macam tu sebagainya. Jadi betul lah kata pemanggil tadi, sikit sebanyak hikmahnya kepada masyarakat dah alert dah prihatin. Kita tak nak juga lihat masyarakat kita ni jenis pukul anak sampai pergi kalau berjalan kat shopping kompleks tu, kadang-kadang kita rimas juga. Kita tengok anak dia minta beli barang, dia tak dapat tangani, anak dia menangis, dia pergi satu round dekat situ juga. Jadi saya fikir sebab itu di barat jangan kalau pergi rakyat kita kalau pergi di US, pergi Europe sebagainya, usahlah memang boleh kena tangkap di depan itu juga. Sebab itu sekurang-kurangnya isu ini memberi panduan kepada bapa kita supaya lebih beradab, beretika dalam mengasuh anak-anak. Zaman sekarang dah tak macam dulu. Janganlah kita sesuka hati nak bagi cubit sampai lempang anak, tendang anak, apatah lagi dia di depan khalayak. Tak sesuai. Baik Cik Mat, saya setuju dengan apa yang Datuk sebutkan tadi. Kita wasatiyah itu lebih patut kita tukarkan kepada soal keseimbangan. Contohnya kalau anak balik daripada sekolah bawa balik nombor 25, dia kata wasatiyah apa?
Jadi sebab kelas ada 50 orang. Kelas ada 50 orang, nombor 25 kan wasatiyah, kesederhanaan. Pasal pertengahan. Jadi itu pun kita nak kena faham juga. Itulah pentingnya ilmu. Tafsiran semula Jadi soal kita memahami apa maksud sebenar hadis Nabi itu yang sebut umatan wasata, umat yang seimbang. Jadi saya sangat setujulah dengan apa yang Datuk Khairul sebutkan tadi. Cuma kalau kita nak kata dalam hikmah, sebut hikmah timbulnya isu ni, jangan anggap kepada publik, kepada orang ramai. Jadi untuk lebih faham kaedah yang betul, macam mana cara nak merotan ataupun mendidik anak dengan memukul ni. Pada saya sendiri sebagai penulis, Datuk, bila dah timbul isu ni, kita nak menulis, barulah saya cari hadis-hadis yang berkaitan. Bukan saja kepada ilmu juga. Jadi saya pun lebih faham sebab kita kata dalam konteks kita manusia ni kan, kadang-kadang mungkin emosi tu agak menguasai kita. Bila kita nak marah dengan anak, kita tak boleh terima apa yang anak buat. Contohnya macam kita nak letakkan dia punya tanda aras dia tu dengan apa yang sendiri yang kita pernah lalui, pengalaman kita kan. Jadi mungkin kita letak pada zaman kita, pada kedudukan kita kan, jadi tak bersesuaian. Betul lah macam yang mana Cik Karin dari Pulau Pinang kata tadi ni. Cik Mat, saya nak sebut satu ya. Tadi kita bercakap soal kehidupan anak-anak, kehidupan keluarga yang wasatiyah ini. Dalam penulisan macam mana kita nak wujudkan soal keseimbangan ini dan bukan soal wasatiyah semata-mata. Jadi keseimbangan ni macam yang Datuk Dahlan kata awal tadi, sebelum ni tulisan saya mungkin agak seimbang, tapi dalam isu merotan ni nampak tidak seimbang. Jadi mungkin ada kaitan dengan apa yang Datuk Khairul kata tadi lah. Mungkin dalam bab ni saya kena ekstrim sikit, bertegas sikit. Sebab apa, saya sebagai orang Islam. Jadi bila kita tengok satu keadaan yang mana values dari luar nak dibawa masuk untuk diamalkan, dipraktikkan dalam masyarakat kita, jadi di situ mungkin ada sensitivity. Sebab apa, kita rasa macam saya sebutkan awal tadilah, soal penjajahan bentuk apakah yang sedang berlaku sekarang ni. Maksudnya dari segi piagam antarabangsa, konvensyen antarabangsa, daripada kenyataan menteri itu semalam, seolah-olah bila masuk rang undang-undang ni di Parlimen bulan Julai ni, mesti diluluskan. Sebab dia kata kita kena patuh pada konvensyen tu, tak dapat tidak. Bunyinya begitulah. Jadi saya sangat bimbang bila kata apa yang nak diwujudkan. Sebab bila kita meneliti isu-isu konspirasi, orang panggil apa, New World Order, maksudnya pemerintahan satu dunia. Jadi kita bimbang lah perkara-perkara macam ni daripada menerobos masuk dalam masyarakat kita yang berpegang pada ajaran Islam, majoriti rakyat negara ni. Jadi itulah yang kebimbangan saya. Baik Datuk, isu kadang-kadang adalah boleh dijadikan persepsi. Ini bahaya kepada soal dalaman pentadbiran negara. Datuk nampak bahawa isu ni ada yang menyebut soal konspirasi dan sebagainya. Apakah Datuk? Dia bila ada isu akan ada persepsi, teori dan sebagainya. Adakah ini sengaja disebut untuk menjejaskan kredibiliti pihak tertentu, pemimpin tertentu, pelbagai. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pihak-pihak, semua pihak, stakeholders berkepentingan menyuarakan pandangan supaya spekulasi, teori, konspirasi sebagainya itu boleh dipendamkan. Kerana prinsipnya sama, wartawan, penulis, penama orang seperti Datuk Dahlan, pengamal media, kita peguam kena menyuarakan yang hak, yang betul, walaupun pahit. Seperti mana sabda Nabi, qulil haq walau kana murrah, berkatalah perkara yang benar walaupun kadang-kadang itu perkara itu pahit. Pesan saya Luqman Hakim juga, janganlah cari sahabat yang membetulkan, berkata betul saja, mengiyakan. Carilah sahabat yang bercakap perkara yang betul. Kita jangan cari kawan yang bila kita cakap dia betul aja. Yes man. Kita nak cari sahabat, penasihat yang mampu membetulkan cakap kita. Sebab itu berbalik pada soalan Datuk Dahlan tadi, kita mesti membersihkan persepsi bahawa ini tak ada kaitan. Saya dengar, saya macam-macam. Ini nak menjatuhkan itu, nak menjatuhkan ini, ada kaitan nak menteri ini, ada teori sebagainya. Saya rasa tak elok masyarakat kita terlalu politicking, sehingga kan nilai-nilai
masyarakat, nilai-nilai keluarga pun nak dipolitikkan. Itu tak kena ada baik. keseimbangan. Kena ada wasatiyah. Keseimbangannya bukan kesederhanaan. Okey, baik. Terima kasih kepada Datuk Khairul Anwar Ahmad, pengurusi Suku Guam yang juga Exco Pergerakan Pemuda UMNO. Terima kasih kepada Saudara Mak Yakim, kolumnis Sinar Harian yang telah memberikan pandangan. Saya tak sangka Mak boleh berhujah. Hebat dia hujah, walaupun kadang-kadang tu menulis saja tapi hujah tak boleh, tapi dia ni hebat. Boleh dua-dua. Kurniaan Allah yang perlu dijaga dengan rapi. Baik, terima kasih. Secara wasatiyah. Okey, baik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey.